Hai semua, apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat. Okey, jadi bertemu kembali kita dalam kelas refleksologi kaki, tangan dan telinga. Jadi topik kita pada hari ini adalah pengendalian pelanggan dalam rawatan refleksologi. Sebelum kita meneruskan, kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Objektif kita adalah pada akhir sesi pembelajaran hari ini, kamu boleh pertama sekali menyenaraikan 5 aspek penting dalam pengurusan pelanggan dan menyenaraikan 3 langkah yang patut dilaksanakan sekiranya pelanggan perlu menunggu. Anda semua dah sedia? Mari kita mulakan kelas kita sekarang. Dalam pengendalian pelanggan, kita ada 5 aspek penting. Yang pertama adalah pengurusan pelanggan. Yang kedua, langkah keselamatan. Yang ketiga, mengendalikan bahan peribadi pelanggan. Yang keempat, kepentingan menyimpan barangan peribadi pelanggan. Dan yang kelima, kad rekod pelanggan. Hari ini, kita akan fokuskan kepada pengurusan pelanggan. Dalam pengurusan pelanggan, kita ada beberapa aspek penting. Yang pertama, penerimaan pelanggan, privasi pelanggan, pengurusan masa, sikap, komunikasi, perbualan, dan keupayaan memenuhi keperluan pelanggan anda. Seterusnya, bagi penerimaan pelanggan, pertama sekali kamu kena ingat, kamu haruslah utamakan keselesaan dan penjagaan pelanggan. Maksudnya, pastikan pelanggan berasa selesa, barulah mereka akan terus datang ke pusat rawatan kita. Okey, elakkan daripada membiarkan pelanggan menunggu lama. Jadi, pastikan pelanggan tidak menunggu lama sebelum mendapat layanan. Sekiranya pelanggan perlu menunggu sebelum dapat menjalani sesi rawatan, ini adalah langkah-langkah yang perlu kamu sediakan. Pertama sekali, sediakan ruang menunggu yang selesa, bahan bacaan yang sesuai dan juga sediakan minuman berbentuk jus buah-buahan ataupun minuman herba. Sekiranya pelanggan terpaksa menunggu lebih daripada 5 minit. Jadi ini adalah 3 langkah yang perlu anda lakukan sekiranya pelanggan perlu menunggu. Seterusnya, privasi pelanggan. Jaga privasi pelanggan. Sediakan ruang untuk menukar pakaian. Maksudnya kamu perlu sediakan ruangan khusus untuk pelanggan menukar pakaian mereka. Jangan biarkan pelanggan menukar pakaian di hadapan pelanggan lain, contohnya, ataupun di hadapan juruterapi lain. Jadi kena ada ruangan khusus untuk mereka tukar pakaian. Sediakan gaun atau tuala. Maklumkan kepada pelanggan pakaian yang mana yang harus ditanggalkan sebelum mendapat sesi rawatan. Dan kamu sebagai juruterapi, kamu harus mengiringi pelanggan ke ruang rawatan. Jangan biarkan pelanggan mencari ruang rawatan sendiri sebab mungkin dia tersilap masuk, dia termasuk ke ruangan di mana pelanggan lain sedang mendapat perawatan. Dan pastikan suhu yang selesa. Tidak terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Seterusnya, pengurusan masa. Dari segi pengurusan masa, kamu harus memastikan kamu tidak membazirkan masa pelanggan, di mana pelanggan itu tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum mendapatkan rawatan ataupun rawatan yang kamu berikan mengambil masa yang terlalu lama. Jadi, sekiranya konsultasi rawatan kamu adalah selama 60 minit, maka sesi rawatan harus diselesaikan dalam masa 60 minit tersebut. Contohnya,
ambil masa 5 minit untuk pembersihan kaki, 10 minit untuk rendaman kaki dan 45 minit untuk urutan kaki. Seterusnya, sikap terhadap pelanggan. Okay, kamu haruslah sentiasa bersikap profesional. Okay, amalkan sikap yang profesional. Okay, sentiasa fokus, tumpukan sepenuh perhatian kepada pelanggan. Bila kamu memberikan sesi rawatan, janganlah kamu berhenti memberikan rawatan semata-mata kamu nak periksa, cek telefon, awak nak tengok mesej kawan ataupun daripada Facebook, ataupun kamu telefon dengan kawan, berbual dengan kawan di telefon semasa memberi rawatan. Tak boleh. Kamu harus fokus 100% kepada pelanggan kamu. Okey. Jangan bergosip dengan pelanggan anda. Ini sikap yang tidak profesional. Jangan sekali-kali bergosip dengan pelanggan anda mengenai pelanggan lain, juruterapi lain ataupun orang lain. Okey, ini menggambarkan sikap kamu. Okey, bersedia mendengar tapi jangan beri nasihat peribadi. Kadang-kadang pelanggan mungkin datang, dia mungkin bercerita tentang apa yang berlaku kepada dia pada hari tersebut ataupun sebelum-sebelum tu. Anda boleh mendengar, sedia mendengar, tapi elakkan daripada memberi nasihat. Jangan pula kamu yang memberi nasihat sebab kamu bukannya kaunselor. Jangan biarkan pelanggan menentukan jenis rawatan yang sesuai. Mungkin pelanggan datang, dia kata, oh saya nak urutan macam kawan saya sebelum ini. Tak boleh sebab mungkin rawatan yang dia perlukan bukanlah rawatan yang sama seperti yang rakan dia lakukan sebelum itu. Tetapi sebagai juruterapi, kamu boleh ambil kira pendapat pelanggan. Tapi yang menentukan jenis rawatan adalah kamu sebagai juruterapi. Dan penting sekali, elakkan daripada meluahkan masalah anda kepada pelanggan. Ini kamu kena elak sama sekali. Jangan sekali-kali menceritakan, meluahkan masalah anda kepada pelanggan. Sebab kamu boleh menyebabkan pelanggan rasa tidak selesa. Seterusnya, komunikasi dengan pelanggan. Dari segi aspek suara dan perbualan. Suara tidak terlalu kuat. Perbualan haruslah bersikap profesional. Nada suara yang sesuai. Bukan macam nak marah-marah, bukan macam nak bergaduh. Komunikasi yang baik adalah penting semasa menyambut pelanggan dan untuk perbualan profesional dan sosial. Apabila kamu mengamalkan komunikasi yang baik, pelanggan rasa selesa dengan kamu dan dia akan lebih mudah untuk kembali mendapatkan rawatan yang seterusnya. Seterusnya perbualan bersama pelanggan. Ini dari segi penggunaan suara, percakapan, kecerdikan dan personaliti. Kamu harus elakkan penggunaan selanga, kata kesat dan tata bahasa yang kurang sesuai. Contohnya perbualan bahasa pasar. Kita elakkan penggunaan bahasa pasar semasa memberikan rawatan dengan pelanggan. Topik perbualan yang sesuai yang kamu boleh berbual dengan pelanggan, contohnya aktiviti pelanggan. Lama tak jumpa. Puan pergi mana? Pergi bercuti ke? Ataupun tentang seni, tentang muzik, tentang pendidikan. Ini adalah antara topik yang jangan sekali-kali kamu bincangkan. Topik-topik yang boleh membawa kepada pertelingkahan ataupun topik-topik yang bersifat sensitif seperti masalah peribadi, agama, politik, dan maklumat sulit. Ini kamu tidak boleh bincangkan sama sekali dengan pelanggan anda. Seterusnya, keupayaan memenuhi keperluan pelanggan. Sebagai juruterapi, kamu boleh mengesyorkan perkhidmatan atau produk yang boleh membantu pelanggan. Jadi,
kamu boleh mencadangkan satu siri rawatan ataupun package di mana kosnya lebih murah berbanding rawatan tunggal yang berulang. Contohnya satu sesi rawatan RM25. Jadi kamu boleh tawarkan kepada pelanggan package 5 rawatan dengan harga RM100. Jadi ada penjimatan sebanyak RM25 di situ. Jadi pelanggan dia lebih berminat sekiranya dia boleh melakukan penjimatan dari segi kos. Kerana sesi rawatan yang berterusan boleh membantu memberi kesan yang lebih positif berbanding hanya satu kali rawatan sahaja. Okey, seterusnya uji minda. Jawab soalan-soalan ini, okay, dan kamu boleh rujuk apa yang kita dah bincangkan sebelum ini dalam sesi pembelajaran hari ini. Soalan yang pertama, senaraikan 5 aspek penting dalam pengendalian pelanggan. Okay, jadi rujuk balik nota-nota yang kita ada dalam sesi pembelajaran yang ini. Soalan yang kedua, senaraikan 3 langkah yang perlu dilaksanakan sekiranya pelanggan perlu menunggu sebelum mendapat rawatan. Jadi sekiranya pelanggan kamu perlu menunggu, apakah 3 langkah yang kamu harus laksanakan? Jawab 2 soalan ini. Okay. Ambil gambar dan hantar pada cikgu. Boleh? Baiklah. Itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Bye.